أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayat Sisbian muka surat 12 baris atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Syahdan, bermula kaifiyat. Kaifiyatun, dia Arabnya bunyi gitulah, kaifiyah. Tapi kalau kita bahasa Melayu sebut dengan kaifiyat, gitu tak? Kaifiyat. Kalau asalnya kaifiyatun, ni asalnya bahasa Arab, tapi kita bahasa Melayu pun samalah juga, tapi bahasa Melayu kita sebut dengan kaifiyat. Ia tak ada tasydid tau. Kalau kita bahasa Malaysia kita kaifiyah, biasanya kaifiyah. Kaifiyatun ni cara. Tu cara, tu asal dia. Bermula kaifiyat membasuh najis yang aini, iaitu kaifiyat membasuh najis yang aini jika ada ia mukhaffafah, dihilangkan ainnya dahulu dengan bau dilap akan dia hingga tinggal lembab-lembab jua, kemudian dipercik air atasnya biar rata, iaitu kaifiyat membasuh najis aini jika ada ia mukhaffafah, turun 2 baris, dan jika ada ia mutawassitah, kemudian turun 1 baris, dan jika ada ia najis aini ni mughallazah. Dia ada 3 situ. Yang pertama, jika ada ia mukhaffafah. Yang kedua, jika ada ia mutawassitah. Yang ketiga, jika ada ia mughallazah. 3. Jadi pembicaraan ni berkaitan dengan kaifiyat membasuh najis, yang mana tajuk besar dianya dalam kitab Hidayatus Sibyan ni adalah faslun pada menyatakan ain najis dan kaifiyat menghilang akan dia. Jadi 2 peringkat. Yang pertama, nak kena najis, kena dah najisnya, kemudian macam mana kaifiyat, cara menyucikan najis supaya tempat yang kena najis tu kembali dihukumkan suci. Kaifiyat menghilangkan najis, kaifiyat menyucikan najis, membasuh najis ni, sebut kata kaifiyat menghilangkan najis, kaifiyat membasuh najis, kaifiyat menyucikan najis. Dia lebih comelnya kaifiyat menghilangkan najis. Sebab tu dia tajuk besar dalam kitab Hidayatus Sibyan, faslun pada menyatakan ain najis dan kaifiyat menghilangkan najis. Tu betul, menghilangkan najis yang ada di, contohnya pakaian ke, lantai ke. Kita nak menghilangkan najis yang kena di pakaian kita, najis yang kena di latar. Tu ibarat comelnya. Kalau kata membasuh najis, membasuh najis tak boleh basuh. Menyucikan najis tidak boleh disucikan. Menghilangkan najis tu, menghilangkan najis
Sekarang najis kena di pakaian. Kita pun nak hilangkan najis dia. Betul lah. Bukan nak hilangkan pakaian, nak hilangkan najis yang kena di pakaian. Kalau kata najis itu kena atas lantai, kita nak hilangkan najis yang ada atas lantai. Tu ayat comel. Tajuk besar kitab kita ni, faslun pada menyatakan ain najis dan kaifiah menghilangkan najis. Kaifiah izalatin najisi, izalah, nak menghilangkan najis. Ni pula bermula kaifiah membasuh najis aini. Membasuh najis. Membasuh najis ni kita kena hurai sikit lah. Bukan membasuh najis, membasuh pakaian ataupun lantai yang kena najis. Adapun kalau kata menghilangkan najis, betul. Menghilangkan najis yang kena di pakaian, menghilangkan najis yang kena di latah. Itu betul. Kalau kata membasuh najis ataupun menyucikan najis, dia kena, tapi kita faham ni. Ni nak main ayat je ni. Nak main ayat. Membasuh najis, menyucikan najis, kita pun faham. Cuma kalau orang tekan kita, kamu basuh najis. Lah basuh najis lah. Kamu menyucikan najis. Lah menyucikan najis. Najis boleh basuh ke? Kalau tanya balik, najis boleh basuh? Teh ayam stoko, kita pun basuh teh ayam, cucilah teh ayam tu, kita biar anak kita main gitu. Ada? Nak basuh najis? Mana basuh teh ayam lah? Kita bukan basuh teh ayam, kita bukan basuh najis, kita basuh pakaian latah yang kena najis. Ada ni, kita basuh hak kena najis. Mana pakaian ataupun latah yang mutanajisun, yang kena najis. Mutanajasun lah, yang kena najis. Jadi sebenarnya kita tak rasa najis, tapi basuh benda yang kena najis. Sebut masdar, tapi maksudnya isim maf'ul dia panggil. Mana apa? Pakaian yang kena najis. Sebab najis tak boleh basuh, najis tidak boleh disucikan. Najis yang boleh jadi suci ni beberapa najis sahaja yang boleh jadi suci. Satunya najis, memang najis tapi jadi suci, kulit bangkai. Itu boleh lah. Kulit bangkai kan najis kan, kemudian kita pun sama, jadi kulit bangkai jadi suci. Tu benda najis yang kita boleh buat jadi suci. Mana lagi benda najis yang boleh buat jadi suci? Tuak masang. Tuak tu kan najis tu. Dia akhirnya jadi cuka nira. Suci. Itulah di antara benda najis yang boleh disucikan. Kulit bangkai, benda najis boleh disucikan. Kemudian tuak masang, benda najis boleh disucikan dengan bahawa kita biarkan dia sampailah dia jadi cuka nira. Jadi benda najis ni boleh diproses jadi suci. Adapun najis lain tak boleh nak basuh. Najis lain tak boleh nak sucikan. Tapi dah kita kata membasuh najis, membasuh benda yang kena najis. Membasuh pakaian yang kena najis, lantai yang kena najis. Menyucikan najis sama juga. Bukan menyucikan najis, menyucikan pakaian ataupun lantai yang kena najis. Itu kita main ayat-ayat kita. Adapun kalau kata menghilangkan najis, di tajuk kitab Idatul Sibiang ni, pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilangkan najis. Itu betul. Menghilangkan najis betul. Menghilangkan najis yang ada di pakaian, menghilangkan najis yang ada di lantai. Itu. Jadi pembicaraan bab najis ni dua peringkat. Yang pertama, nak kenal ain najis. Yang kedua, nak tahu macam mana cara nak menghilangkan najis. Kalau sebut kata membasuh najis, tak ada salah apa-apa pun. Tapi kita fahamlah maknanya membasuh najis dengan maksudnya kita membasuh benda suci yang kena najis.
Jadi nak bicara bab cara menyucikan najis, kena kenal barang najis. Jadi panjang dah terdahulunya bicara berkaitan dengan ain najis, barang benda yang dihukumkan najis panjang. Kemudian najis terbahagi kepada 3: mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Kemudian mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah ni pula ada 2 bahagian pula. Ada najis yang aini, ada najis yang hukmi. Najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah yang aini. Satu lagi ni najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah yang hukmi. Aini ni ada ain dan sifat. Hukmi ni ain tidak ada dah, sifat pun tidak ada juga, dipanggil hukmi. Najis pada hukum. Aini ni najis yang ada ain dan sifat. Hukmi ni najis pada hukum dengan bahawa ain dan sifat sudah tidak ada. Kalaulah ainnya sudah tidak ada tapi sifatnya masih lagi ada, sama ada sifat tu warna, rasa ataupun bau masih lagi ada, itu termasuk di dalam najis aini. Najis aini. Ain tak ada dah, tapi yang adanya sifat dipanggil najis aini. Hak hukminya tak ada sampai ke sifat, baru dipanggil najis hukmi. Cuma dalam kitab najis hukmi ni biasanya contoh air kencing yang kering dengan kepanasan. Tapi biasanya dengan kepanasan tempat kita, air kencing yang kering, sifat masih lagi ada. Kalau kita pergi hidu, masih lagi bau hancing. Dan kita boleh tengok dia punya warna dia, bakat-bakat. Mana di tempat air kencing kering tu dia macam bakat-bakat. Dia waktu dia panggil najis aini. Bukan najis hukmi. Najis hukmi ni air kencing yang kering dengan kepanasan yang tinggi. Di tempat-tempat yang kepanasan diterik sangat-sangat tinggi, kepanasan dia, itulah sampai ke hilang segala-galanya. Maknanya bau tidak ada dan warna pun tidak ada. Itu adalah najis hukmi. Tapi kalau tempat kita ni, kalau air kencing kering dengan kepanasan matahari tempat kita, masih lagi tidak hilang sifat. Tapi kalau lama-lama benar tu tak tahulah. Dia nak panggil najis hukmi ni, tidak ada apa-apa dah. Yang mana nanti kita siram air sahaja, suci dah tempat tu. Adakah perlu tak kita gonyoh? Nak gonyoh apa? Nak menghilangkan apa? Sifat pun tak ada dah. Kita jiru je, suci dah dah. Ada pun hak kena gonyoh ni, apa gosok apa? Gosok. Bukan gosok pakaian tu. Ni gonyoh. Gonyoh tu. Tapi gonyoh tu bahasa standard tau. Gonyoh. Kita sebut macam mana? Bahasa buku. Sentar. Sentar. Sentar berat sangat. Dia panggil apa? Gosok. Gosok. Jadi hak kita kena gosok, kena gonyoh ni, hak ada lagi sekurang-kurangnya sifat untuk dihilangkan. Maka kita wajiblah kena gonyoh, kena gosok untuk menghilangkan sifat. Tu najis aini. Najis hukmi, kita nak gosok, nak gonyoh, nak hilangkan apa? Dia licin dah, tak ada dah dia punya sifat dia. Sebab tu najis hukmi ni disiram air saja, tak kosek dah, cuci tempat tu. Cuma macam saya sebut minggu lepas lah, hak najis hukmi ni biasanya saya membicarakan berkaitan dengan najis atas sofa ke kapet ke, tu. Najis atas sofa, atas kapet, kecing ke berok ke mutok atas sofa, atas kapet, itu najis aini. Kita buanglah dia punya ain dia, tapi sifat dia banyak. Kalau kita nak basuh betul-betul sebagai najis aini, kita kena siram air, ambil air getah, siram sambil-sambil,
kita gosok untuk menghilangkan sifat. Ada atas sofa, atas kapek. Banyak mana air masuk dalam sofa tu? Banyak mana air masuk dalam kapek tu? Jadi banyaklah berjerut bila nak kering. Tu saya biasa ni ajar supaya najis aini ada atas sofa kapek tu tukar ke najis hukmi. Kenapa? Kita ambil kain, kita perah kain, tidak ada air di kain, kita gahar. Lepas tu kain tu kita basuh balik sebab dia najis. Lepas tu kita gahar sampai ke atas kapek tu, atas sofa tu dan atas kapek tu tidak ada sifat dah. Tu hukmi. Tapi dipanggil najis hukmi. Kenapa panggil najis? Sebab kita belum basuh. Dah tadi tu kita pakai kain tak ada air, lembab sahaja. Nak panggil basuh dia kena ada air yang mengalir. Barulah dipanggil membasuh. Itu bukan panggil membasuh, itu dipanggil menyapu. Menyapu lah tu. Kita ambil kain, kita basuh kain, kita perah, kita pun gahar, gosok atas sofa, atas kapek tu kan. Sampai ke tidak ada apa dah. Kilat dah. Tapi basuh tak lagi. Najis. Najis apa tu sifat tak ada. Tu hukmi. Nak kenal najis hukmi. Kita mudah je hukum nak kenalnya. Najis hukmi macam mana? Kita pun ambil air sikit, kita pun siram sekali atas sofa, kita siram sekali atas kapek. Adalah air masuk ke dalam sedikit. Tempat tu suci lalu dah. Tak perlu gosok-gosok dah. Sebab apa? Tidak ada apa dah. Air masuk jugalah sedikit, tapi taklah jadi banyak. Ataupun kita ambil spray tu, spray. Sekarang ni atas sofa, atas kapek hot najis hukmi tu, kita pun spray biar ada air yang meratai dan ada air yang mengalir, masuk air ke dalam sofa sedikit, dalam kapek sedikit. Hot bahagian atas tu suci dah. Hot bahagian dalam sofa saya nak tanya dah tu. Hot tu nak suci dalam kena belah lah sofa tu. Dah tak apa ke kalau ada najis dalam sofa tu? Apa masalah najis duduk dalam sofanya? Dah kita nak duduk nanti, tak kena dengan kita dah. Dah atas kapek nanti kita nak semayang, kita semayang tu atas tu suci dah. Hak bawah tu, lah. Hak bawah tu ada macam-macam. Macam awak bangunan kan, bawah tu ada macam-macam. Pasir tak kucing, bawah dia pasir. Hak dalam tak kira dah. Kira atas tu. Mana dia kata kalau sofa najis dalam tak apalah, tapi sofa tu masa semayang jangan buat atas belakang kita, sebab dalam sofa tu ada najis. Dia pening buluk tu. Buat sofa atas belakang. Tak ada orang buat. Tapi nak cerita je, dalam sofa tu ada najis ke tak? Ada. Dah? Boleh ke duduk atas sofa? Boleh. Sebab apa? Sebab belah atas tu suci dah. Najis dalam. Mana najis dalam tu kalau sofa kita semayang buah atas kepala kita, makna kita menanggung najis. Tak ada. Nak cerita je waktunya. Memang najis tu adalah di dalam tu, tapi makna sebelah luar tu suci dah. Tapi semua saya nak tunjuk macam mana nak kenal najis hukmi. Mana ni? Jangan macam kapek-kapek masjid, kena jagalah kapek masjid. Kadang-kadang ada budak muntah, kadang-kadang ada budak kecing, kadang-kadang berlakunya terberok. Ini masjid. Macam mana cara nak buat? Kalau kita buat secara basuh najis air ni, malaikat saya sebut minggu lepasnya, masjid, contoh masjid Pengadang Baru, dia ada vacuum besar vacuum tu, sama tinggi kita vacuum tu. Maknanya disiram air atas air kencing tu, siram air, dia seduk kering. Mana berkali kalau seduk orang boleh masuk dalam tu berkali. Batu besar. Dia pun siram air, dia pun seduk, dia pun siram air, dia pun seduk. Kalau ada kita tak apalah. Berapa harga tak tahulah, tapi memang besarlah dia punya vacuum tu. Tapi kalau biasa market tak ada. Jadi macam mana nak membersihkan najis muntah, air kecing, tahi atas kapek masjid surau? Macam mana buat? Kalau buat sebagaimana menyucikan najis air ni, lah banyaklah air masuk ke dalam tu bila nak kering. Buat sebagaimana saya sebut tadi,
tukarkan najis aini atas kapek tu pada najis hukmi. Lepas tu kita pun siram air satu kali, suci dah tempat tu. Cuma nak cerita, nak kenal najis hukmi. Jangan kadang-kadang pernah berlaku orang terberok, dia guting kapek. Orang terberok, dia guting kapek. Itu dah reti sangat tu. Dah reti sangat. Hak tukar jaga kebersihan masjid ni cari orang hak ada ilmu pekoh lah. Abang apa? Tuk Siok. Tuk Siok panggil tak? Sekarang ni ada lagi nama jawatan Tuk Siok. Kita ada dah. Itu lihat ekonomi kebersihan tau. Yelah kalau tulis Tuk Siok jadi tak berapa. Dia tulis berapa kali nak? Lujunah kebersihan. Ke kan tu Tuk Siok tu dah berapa kali. Nak cari hak lujunah kebersihan tu orang yang reti hukum pekoh. Ni cari lujunah kebersihan tak reti-reti pun. Orang kecil, budak kecil atas kapek, dia ambil air disiram atas tu, dia pun tinggal. Dah disuci buat kerja gitu. Lepas tu lagi luah air kecil tu pula ni. Mana ni? Kadang-kadang berlakulah seumpama tu, berlaku kadang-kadang di masjid tu ada burung ke berok, tak tahu cara nak mencucikan najis. Najis tu pula berada di muka pintu tempat orang pijak mula-mula. Kata tak boleh buat gitu, najis kena basuh molek. Tapi orang ni bukan atas kapek, ni atas mozaik je. Sebelum masuk pada ruang utama solat, belah tangga, belah luar mula-mula kita melangkah ni, atas mozaik saja. Maknanya ada najis. Ni najis burung contohnya, pakai ambil lat-lat gitu. Jadi ambil mop, pakai mop gitu je. Mana airnya? Tak ada air. Lepas tu macam nak kira tempat tu? Cuci ke buat seumpama tu? Ni. Siapa buat gitu tu? Hak tukang jaga kebersihan masjid. Beri kepada orang yang kalau kita cakap kasar kok tak mumayyiz. Kita cakap kan, kalau dok reti basuh najis kita panggil apa? Tak mumayyiz dia ni. Ada. Kita cakap, kita tengok kan, bukan budak-budak je. Dia tidak mumayyiz ni budak umur 3-4 tahun, tidak mumayyiz. Tapi kita cakapan kita, kalau tengok orang besar dah tapi basuh najis tak betul, kita kata tak mumayyiz. Kan kita? Tak mumayyiz. Apa nak tak mumayyiz? Tak mumayyiz. Ni sama lah ni. Kadang-kadang tukang jaga kebersihan masjid tu tidak mumayyiz. Dia tidak mumayyiz yang sebenar, tak kenal najis ke apa ke tu budak umur 3-4 tahun, tapi panggilan gitu. Macam mana cara nak mencucikan najis? Di masjid pula ni, tempat orang ibadat. Kena cari orang pandai lah. Tapi kenapa pihak masjid pergi latih hak lujunah kebersihan tak pandai? Tukar latih pun tak pandai. Dia pun orang noh. Tak reti nak jaga macam mana, tak reti nak membersihkan najis. Berlaku macam-macam. Jadi pakai guting kapek kerana orang berok. Mana kena pandai lah macam mana cara nak buat najis aini. Kalau nak betul-betul basuh najis aini, okey je. Tapi kena cari apa benda lah, biar panas, biar kering tu. Palak, jadi banyak kerja pula. Cuma saya sebut mengelepasnya, bukan nak cerita buat cara menyucikan najis, cuma nak tunjuk contoh. Nak kenal najis hukmi. Nak kenal najis hukmi sebab dalam kitab dia misal air kencing yang kering. Tu terkadang kita kena cermat. Air kencing yang kering di tempat kita bukan najis hukmi sebab dia masih lagi ada sifat najis. Dia masih lagi ada sifat najis, tu bukan najis hukmi. Najis hukmi ni tidak ada dah. Bau tidak ada, warna tidak ada. Dia panggil najis hukmi. Jadi kalau tak misal contoh hak atas sofa, atas kapet tadi tu, kita boleh kenal lah itu dia najis hukmi. Lap, hilang segala-galanya, hilang sifat, tapi kita belum lagi membasuh, maka masih lagi dihukumkan najis. Itu dipanggil najis hukmi. Jadi hak najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah ada dua bahagian. Satunya hak aini, satunya hak hukmi. Macam mana kaifiah cara nak menyucikan najis, sama ada hak aini ataupun hak hukmi, mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Yang bermula kaifiah membasuh najis yang aini terlebih dahulu.
hak aini. Di bawah tu pula baris yang ke-7 ke-6 daripada atas. Adapun jika ada najis itu hukmi. Dia ada dua tu. Aini satu, hukmi satu. Bermula kaifiat membasuh najis yang aini, najis yang ada sekurang-kurang sifat. Ain dan sifat ataupun sekurangnya sifat. Iaitu kaifiat membasuh najis aini jika ada ia mukhaffafah. Di bawah tu, dan jika ada ia mutawassitah, bawah laginya, dan jika ada ia najis aini mughallazah. Jika ada ia najis aini mukhaffafah. Mukhaffafah lepas dah. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, yang tidak makan atas jalan mengenyangkan melainkan susu ibu sahaja. Itu najis mukhaffafah. Dihilangkan akan ainnya dahulu. Kena hilangkan ain tu, zat dia tu. Hilang macam mana hilang dia? Dengan bahawa dilap akan dia. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun tadi ni, hak ain ni dengan bahawa ada lagi air kencing tu, dihilangkan akan ainnya dahulu. Dihilangkan akan ainnya dahulu. Mana nak hilangkan air ni? Dengan bahawa tu taswir dia, cara gambaran macam nak hilangkan air dia. Dengan bahawa dilap akan dia. Dilap akan dia. Betul tak? Dilap akan dia. Dikeringkan akan dia tau. Dilap akan dia hingga tinggal. Tu bagi bawah tu. Yelah dia gitulah mengaji ni, sebab tenggelam. Tinggal, tunggal, tanggal. Ejaan sama. Lepas tu lah berbagi apa? Tinggal, bagi bawah. Tunggal tu satu tu lah. Bagi depan. Tanggal, bagi atas. Dia ejaan dia sama je Jawi ni. Kat sini bagi bawah ni tu. Hingga tinggal. Lembab jua hingga tinggal, lembab jua. Lembab ni apa panggil apa ni? Dia dalam kitab terkadang dia buat ayat macam mana ni? Yang mana dikira tidak terpisah dah. Dengan apabila kita letak umpama kain. Lembab macam mana? Kalau kita letak kain kering, di kain tu tak lekat apa-apa dah. Gitu lah. Ada ni. Jadi dia memang lembab ni, dia kering-kering betul, lain. Satunya basah, satunya lembab, satunya kering. Kering ni tak ada apa satu dah. Dia tak ada tiga tu. Lembab tak apa dah. Tapi jangan ada dia punya air kencing tu, air dia tak ada dah. Tapi nak kena kering kontang, tidak. Lembab pun tak apa dah. Lembab macam mana? Kalau kita letak tangan kita dengan bahawa hak lembab tu tidak lekat di tangan kita. Hak tu tak apa dah tu. Kalau kering betul, hak tu kita kena ambil pemanah lah. Itu panggil kering. Maknanya sekarang ni lembab lagi, tapi kalau kita bubuh tangan kita, bubuh kain, atas tu lembab tu dia tak lekat di tangan kita, tak lekat di kain kita tu. Tu lembab dia panggil. Mana kita lap sungguh lah. Tapi jadi kering kontang ke? Tidak, lembab pun tak apa dah. Mana kalau kita letak tangan berasa lagi sejuk-sejuk. Ada berasa lagi lah. Kalau kering letak tangan tak rasa apa dah. Lembab ni kita letak tangan berasa. Tapi tangan kita kering ni, kita angkat tangan kita, tak lekat ada hak tu. Dia gitu. Tak lekat ada tangan kita. Tapi masa kita letak tangan kita di tempat tu, memang berasa lagi sejuk. Kalau kering betul, tak ada benda dah lah. Ni tak ni. Masih lagi ada. Kalau kering betul, tak ada apa satu, tu hukmi dah jadinya. Ni tak ni. Masih lagi ada. Lembab tu mana ada lagi lah.
Tapi maknanya kalau letak tangan berasa, tapi angkat tangan tak lekat. Sekat kebakar dia tu. Mana kena lap sungguh lah. Lepas lap tu, kemudian dipercik air atasnya. Percik-percik ni biar rata. Maka sucilah ia najis aini mukhaffafah dengan dipercik ke air atas tu. Jadi sekarang ni najis mukhaffafah yang aini, yang pertamanya wajib dihilangkan ain dia. Ain najis tu wajib dihilangkan. Janganlah pulaknya air kencing kanak-kanak lelaki tu kita biarkan beladung. Lepas tu kita pun kencing air atas tu. Lepas tu tidak memayik juga panggil tu. Ada dikatakan orang buat seumpama tu. Maknanya dia air kencing beladung, dia tidak lapkan. Dia ambil air, dia kecil-kecil gitu. Mana boleh gitu. Kena lap air tu terlebih dahulu. Lepas selesai lap, lembab dah dianya, barulah ambil air percik. Percik biar rata. Air yang kita percik tu biar rata tu, walaupun tidak mengalir sekalipun. Mana kita percik tu, ataupun kita ambil spray tu lah. Spray tu kan, kita percik biar rata. Baca, kita buat tinggi sikit ke tak? Buat tinggi sikit dia rata tu, walaupun tidak mengalir sekalipun air tu, janji rata, maka suci dah tempat tu. Suci dah tempat tu. Tapi ingat baik lah, kena lap air kencing tu terlebih dahulu. Bukan percik atas air kencing yang beladung, bukan. Tu tak kena sangat buat kerja gitu. Mana lap dahulu ni najis aini mukhaffafah tadi, air kencing kanak-kanak lelaki tadi, lepas lembab barulah dipercikkan air atasnya, maka sucilah tempat tu. Mana ni? Ini kalau cerita tempat. Kalau pakaian pun samalah. Maknanya lap lebih dahulu biar kering. Mana tinggal lembab saja dia pakaian tu, kita pun ambil air, kita percikkan, kita spray contohnya, maka sucilah pakaian tu. Tu hak najis aini mukhaffafah. Dan jika ada ia najis yang aini tu mutawassitah, maka disuci akan dia dengan dihilang akan airnya dan segala sifatnya. Dihilang dengan air. Jika dengan sekali cucu air sekalipun memadalah. Ni pendek dia cerita ni. Berkaitan dengan najis aini mutawassitah. Hak ni lah hak kebanyakan najisnya. Kan najis mutawassitah ni najis yang pertengahan, selain daripada najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki tadi, dan selain daripada najis mughallazah, anjing dan babi. Jadi kebanyakan najisnya adalah najis mutawassitah. Hak kebanyakan pulaknya najis mutawassitah yang aini. Hak ni kena faham molek ni. Hak ni hak banyak ni. Macam mana kaifiah membasuh najis aini yang mutawassitah. Ayat kitab ni mungkin pendek sedikit lah. Maka disuci akan dia akan najis aini mutawassitah dengan dihilangkan akan ainnya dan segala sifatnya. Dihilangkan dengan air. Dihilangkan air dan sifat dengan air. Jika dengan sekali cucu air sekalipun memadalah. Cucu air sekali je, hilang air, hilang sifat, memadalah, suci dah tempat tu. Tapi nak menghilangkan air dan sifat dengan sekali cucu air tu payah nak jumpalah. Kita cucu air ni pula kena faham molek. Ni ayat yang agak ringkas. Kita kalau cucu air, ingat baik, kalau cucu air
atas najis aini mutawassithah ni, ainnya kita tak buang, tidak akan disuci tempat tu. Bahkan air yang berladung atas latar tu hukum najis sekaliannya. Sebab apa? Sebab air kita tak buang. Dan ni dengan sekali cucuk sekalipun memadalah ni, ni kena faham boleh lah ni. Sekali cucuk mana? Sekarang kalau kita sekali cucuk, makna atas latar tu air kencing, hak bukan mukhaffafah lah ni, hak mutawassithah, hak umur 2 tahun ke atas, ataupun air kencing kanak-kanak perempuan, atau air kencing orang dewasa. Kita pun cucuk, sekali cucuk dengan air kencing beladung tu memadalah, tu lagi berat. Sebab apabila kita siram air atas najis aini mutawassithah ni, dengan air najis kita tak buang, maka hak kita siram air satu beldi contohnya, air tu sekaliannya dihukumkan najis. Bukan kata boleh menyucikan latar tu, bertambah luah pula najis. Sebab dia hak najis mukhaffafah, hilangkan ain dengan kita lap. Najis mukhaffafah yang pertama tadi, hilangkan ain dengan kita lap. Najis mutawassithah pun sama, wajib dihilangkan ain terlebih dahulu. Wajib dihilangkan ain terlebih dahulu. Wajib dihilangkan ain terlebih dahulu ni, kita ambil lah. Kita ambil tisu ke, kita ambil suat khabar ke, ambil tisu ke, ambil suat khabar ke, kita wajib kena hilangkan dia punya ain terlebih dahulu. Wajib dihilangkan ain terlebih dahulu. Jangan kita siram air atas lantai berserta dengan air najis. Adapun kalau latar tu macam latar orang rumah zaman dulu, latar dia berlubang. Latar berlubang tak apa. Ada air kencing atas latar, ada mutah atas latar. Kita nak ambil suat khabar ke, kita nak buang, kena pula mutah kucing ke, tahi kucing ke. Biasanya mutah kucing, tak kucing ni kena kepada rumah hak tuang dia tak bagi ke kucing. Dia rumah tu tak bagi ke kucing, kucing mutah atas rumah dia, berok atas rumah dia. Kena ambil tisu, ambil sak khabar dulu buang waktu tu, mutah tuang rumah. Kau nak kira. Kita pun ambil air satu berdi, kita pun siram atas mutah kucing tu. Habis satu rumah tu najis belaka. Lain kalau kata rumah zaman dulu, dia latar berlubang, kita pun ambil air secerek, orang dulu buat, dia pun siram atas mutah tu. Siram air tu najis sebab dia bercampur dengan air najis. Tapi walaupun air tu najis, dia tak merata-rata, dia akan turun celah latar rumah. Senang waktu senang. Sama macam kalau kita katalah, maknanya mutah ke air kecing ke tahi ke ada di tangga rumah, tu senang tu. Dah tu kita ambil air paip tu tembok je. Sebab apa? Sebab air tu segera turun ke tanah. Dia begini, apabila kita siram air atas air najis tanpa kita buang dia punya air jiring dia tu, air tu dia kata bertambah timbangan. Dia panggil bertambah timbangan. Sekarang air sedikit, kita datangkan ke atas air najis, tapi air najis kita tak buang. Apabila air najis bercampur dengan air, mana air tadi tu sudah dipanggil bertambah timbangan. Itu ayat kita. Apa makna bertambah timbangan? Liter air bertambah. Contohnya air cetong, kita pun siram atas air najis. Air kencing yang berladung kita tak buang, muntah kita tak buang, kita pun siram air satu cetong ke atas tu, air tu bertambah tak timbangan, bertambah dengan zat jiring air kencing yang berladung dengan zat dengan jiring muntah tu, maka air tu bertambah timbangan. Air yang bertambah timbangan dengan zat najis ni, hukum dia najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ada ni, itu kita kata secetong. Sama juga kita siram satu baldi. Satu baldi dipanggil air sedikit yang tak sampai 2 kolong. Air sikit tak sampai 2 kolong.
Kita pun siram satu berdi atas air kencing yang berladung, atas muntah yang kita tak buang dia punya air, maka air satu berdi yang ada talata tu dikira bertambah timbangan dengan zat, dengan jirim najis. Bukan air tu tersedut semula kita pergi timbang, tak payahlah. Tapi kita fahamlah bertambah timbangan dengan zat, dengan jirim najis. Maka air satu berdi tu dihukumkan najis sekaliannya walaupun tidak berubah sekalipun. Ni kena ajar molek ni. Kita orang lelaki, rumah tu tanggungjawab kita. Isteri kita basuh tu kerana kerjasama je, bukan kerja dia, kerja kita. Kerjasama je tu. Kerjasama. Tapi bukan kerjasama dah lah, kerja dia saja dah. Kerjasama ni sama buat. Dia buat, kita buat. Dia buat, kita buat. Kerjasama macam mana? Dia seorang je buat. Warna ni kerjasama. Kerjasama gitu. Tak sama gitu, kerja dia seorang je. Jadi macam mana tugas kita nak menyucikan najis? Latar rumah kita tu, rumah kita orang semayang ni. Nanti kaki kita basah lepas habis semayang, kita akan pijak di latar tu. Satu keluarga tu nak semayang. Kalau rumah jenis tak semayang bang, najis tak kira dah lah. Daripada atas kepala sampai ke kaki, najis pun tak kira, tak semayang. Ni kita keluarga semayang bang ni. Siapa nak pastikan rumah kita tu suci daripada najis? Kita lah kalau lelaki. Tak apalah, orang isteri yang buat. Pastikan isteri kita pandai nak menjalankan tugas kita tu. Dak isteri dah kitanya. Siapa caranya? Pembantu rumah. Pastikan pembantu rumah tu pandai. Pembantu rumah tu pandai ke tak pembantu rumah? Susah kita. Kita nak semayang ni, kita nak semayang ni. Ke mana? Suka. Kalau kita dah ajar molek orang perempuan, tak kena cara mencucikan najis, maka tempat tu tetap dihukumkan najis. Tak kena kaifiah. Dia gini, dia ada cara dia menyucikan najis ni. Tidak memerlukan air yang banyak. Dia ada cara yang tidak memerlukan air yang banyak. Tapi kalau tak kena cara, air berbeldi-beldi pun tak kena disuci. Tapi dia panggil najis hukmi lah, sebab sifat tak ada dah. Tapi tetap najis. Kena cara, air secawang je boleh dah. Kalau kena cara, dia ada kaifah, ada cara dia. Tak perlu air banyak. Tak kena cara, air banyak pun tak kena disuci. Jadi kalau dengan latar sekarang ni, latar mozaik lah. Kalau latar papang pun dia rapat. Jadi macam mozaik juga, air tidak boleh masuk ke celah latar. Maknanya yang pertama wajib dihilangkan air terlebih dahulu. Berasa geli ke, berasa se'er ke, berasa nak muntah ke, cari kain lah, cari pakaian lah, tutup hidung. Mana agak dengan muntah kucing, dengan tahi kucing, mana boleh? Muntah kucing, tahi kucing, nak mana? Hok nak pergi buang kucing tu tu hal lain. Ni nak orang ni. Tengah rumah pula diberi. Tengah rumah pula diberi nak orang ni. Memanglah lagi dekat. Kok mana pun. Ambil kain lah tutup. Lepas tu buang dia punya jirim. Air dia tu. Itu wajib mula-mula sekali. Jangan sesekali kita siram air ke atas air najis, zat najis, jirim najis tanpa kita buang. Maka air yang kita siram sebeldi itu contohnya najis sekaliannya. Sebab dia panggil air itu sudah bertambah timbangan walaupun air itu tidak berubah sekalipun. Malaikat tadi latar berlubang, tak ada masalah. Kita pun siram. Orang dulu kan pakai cair air kan, jadi ada muntah ke, ada apa atas latar papang ni, siram. Najis dah air tu najis. Tapi ke mana? Masuk celah latar bawah rumah, tak apalah, biarlah. Takkan pergi ke mana-mana dah. Tapi kalau latar mozaik, air tu mengalir habis satu rumah. Lepas kita siram, kita pun ambil mok pula. Mok. Najis belaka tu. Kita mok najis. Satu rumah najisnya. Dia mok pula. Dan macam mana kalau kita nak menyucikan najis menggunakan maut? Boleh, tapi kena tahu cara dia. Kita kata kalau tahu cara, mudah je.
Tak tahu cara, buat sendiri, takkan disuci. Tak akan jadi suci. Jadi yang pertamanya, jirim, ain, zat jirim najis wajib dihilangkan, barulah datangkan air ke atas. Baru datangkan air. Kita datangkan air ke atas tu tak perlu banyak, sebab kita nak menghilangkan dia punya sifat najis tu saja. Tak payah pakai banyak-banyak air, payah. Kita buang dia punya air, zat dia najis, jirim najis, habis kita pun siram air atas tu. Kita pun gosok, air tu berubah, maka air tu air yang najis, air yang mutanajisun, air najis. Kita pun ambil tisu ke, ambil tuala ke, kita lap balik air najis tu. Kalau pakai tisu tu kena basuh semula, sebab tisu tu najis. Latar tu masih lagi hukum najis. Kita pun siram kali kedua, kita bergahar-gahar, air tidak berubah dah, latar tu hilang dah sifat najis, air tak berubah, latar tu hukum suci, air tu panggil mustakmal. Artinya kita lap air kali kedua tu, adakah kita perlu basuh kain kita? Tak perlu, sebab air mustakmal tidak dihukumkan najis, dia suci. Itu je. Lepas selesai suci najis tu, sekali lalu tu suci sunat meniga, baru kita lalu kat air kali kedua, kali ketiga boleh pahala sunat meniga. Tapi tadi kita buat 2 kali dah. Kali pertama air masih lagi berubah, kali kedua barulah hilang sifat najis di latar, air tidak berubah, latar hukum suci, air yang beladung di latar hukum mustakmal, baru bilang sekali basuh. Sekali apa? 2 kali dah tu, bilang sekali. Kita buat 2 kali ke 3 kali ke, bila kau nak bilang sekali? Lepas suci baru bilang sekali. Kali pertama air masih lagi berubah, tak bilang lagi. Kali kedua, kali ketiga, barulah sifat najis di latar hilang, air tidak berubah, najis di latar hukum suci, air hukum mustakmal, baru beres basuh najis kali yang pertama yang diwajibkan kepada kita. Walaupun kita buat 2 kali dah, walaupun kita buat 3 kali dah, baru bilang kali pertama. Hak diwajibkan kepada kita untuk menyucikan najis. Lepas selesai wajib tu, barulah pergi kepada sunat meniga. Kita datang kali kedua air, datang kali ketiga air, hanya untuk dapat sunat meniga. Hak dia kata sekali cucur memada ni, hak tadilah hak untuk menghilangkan sifat. Untuk menghilangkan sifat. Mana kalau dengar ain dengan sifat sekali cucur tu tak jadi. Sebab apa? Sebab kalau sekali cucur dengan ain najis, maka sekali air kita cucur atas tempat najis yang ada ain, ada zat, ada jirim, air semua tu dihukumkan najis. Jadi panjang pembicaraan adalah berkaitan dengan najis mutawassithah. Kita akan sambung baliklah minggu depan berkaitan dengan cara menyucikan najis aini mutawassithah. Macam mana kaifiah dia? Kita tahu kaifiah cara menyucikan najis. Macam mana cara yang dikira pada syarak. Tahu cara, kita boleh kira lah mesin basuh menepati cara ataupun tidak. Jadi mesin basuh ni, cara mesin basuh beroperasi, suci tak pakaian najis yang ada dalam mesin basuh tu. Kita balik kepada cara mesin basuh beroperasi menepati ke tidak. Cara kaifiah menyucikan najis yang diiktibar pada syarak. Kita kena faham situ dulu. Faham cara menyucikan najis, barulah kita pergi kepada macam mana cara mesin basuh beroperasi, menepati tak kaifiah menyucikan najis. Kalau menepati, maka pakaian yang disucikan dengan mesin basuh suci lah. Kalau tidak menepati, pakaian tu dihukumkan najis. Jadi nak tahu suci tak suci macam basuh, kita balik kepada menepati kaifiah cara menyucikan najis mutawassithah ataupun tidak. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita baca kembalilah hak berkaitan dengan kaifiah membasuh najis aini yang mutawassithah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.